What's up bro? Sis, mana pada sekalian? Hazwan Shah baby. Hashtag bukan Zizan, the best pala tau in the world. Baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share bella butang subscribe, tekan butang join sebelah butang subscribe tu untuk jadi members dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Semurah RM1.50 sahaja. Dan make sure juga korang tekan link Shopee yang ada dekat yang ada dekat ruangan description kat bawah. Take note yang ada beberapa news yang aku nak cerita dekat video kali ni aku dah pun up dekat aku punya Instagram yang pasal wrestling, iaitu Instagram Berita WWE 2.0. Kalau korang tak follow lagi, tunggu apa lagi? Pergilah follow Instagram tu. Takkan benda tu pun aku nak kena ajar. Groucher. Tanpa buang masa, mari kita mulakan. 2 minggu lepas kita tengok dekat Raw, Riddle kena cocok dekat leher guna ibu jari Solo Sikoa ni lah. Consider macam move yang pernah dipopularkan oleh Umaga. Aku tak tahulah kalau sebelum tu ada orang lain guna ke. Sorry lah. Lepas dia dah kena move tu je, dia pun letakkan kerusi dekat dia punya leher. Lepas tu si Solo Sikoa tu bash kepala Riddle yang dah pun tersekat dekat di antara dua kerusi punya besi tu kan. Satu kerusi tapi dua besi. Lebih kurang lah. Aku rasa korang dah tengok dah pun benda tu. So, membawa kepada angle yang Riddle ni consider like injured teruk. Ramai tertanya lah kenapa WWE buat macam ni. Adakah Riddle ada injured dekat kaki ke apa, kena operation ke apa ke. Jadi nak write off dia keluar daripada TV, itulah caranya kan. Tapi rupanya tidak. Riddle sebenarnya disahkan positif. Bukan COVID. Tapi positif apa ni lah. Dia bukan nak kata positif, tapi dia gagal ujian dadah lah, gagal drug test yang WWE selalu buat dekat dia punya talent. So disebabkan tu, kalau macam dulu kita mungkin akan dengar terus kena suspend ke apa kan, dan ada announcement kadang-kadang dekat WWE.com walaupun ada je superstar yang tak di-announce. Riddle kali ni kalau tak silap aku tak ada announcement, tapi dia di-write off. Tapi sebelum dia di-write off tu ada moment ataupun story dulu dekat Raw untuk dia. Lebih kepada macam Mandy Rose lah, kenapa walaupun dah buat benda tu, WWE prefer untuk write off dia properly instead of terus suspend dan vacant dia punya NXT Women Champion. So sepanjang suspension ni mungkin Riddle akan ke rehab. Jadi itulah, kita wish urusan dia dipermudahkan, dan kalau memang betul dia ada ambil substance yang bukan-bukan ke apa ke, hopefully dia hentikanlah benda tu. Sebab nak tak nak dia kena tahu dia sekarang ni antara top superstar yang ada dekat Raw. Janganlah rosakkan careermu, wahai Matt Riddle. Kita asyik sebut Riddle sebab dah biasa. Sekarang bila ada Matt, jadi tak biasa pula. Korang dah layan belum cerita Black Panther Wakanda Forever? Kalau korang dah layan, korang tahulah villain dalam cerita ni adalah Namor. Menariknya di sini, ada salah seorang superstar dalam WWE ni telah pun dipanggil untuk casting watak Namor. Tapi walaupun dah dipanggil, bukan nak kata dia gagal. Tapi kalau tak silap aku, cerita yang aku dapat, dia tak pergi pun. Jadi disebabkan tu mungkin dia tak dapat. Kita tak tahu kalau dia pergi dia dapat ke. Kita sebagai fan WWE banggalah tengok dia dekat panggung wayang bawa watak jahat. Walaupun dia ni superstar yang agak baru, impress lah kan. Tapi itulah, tak tahu kenapa dia tak pergi. Dan siapa superstar tu? Superstar tu adalah Damian Priest. Which is interesting lah, sebab Namor yang kita boleh tengok dekat Black Panther Wakanda Forever, daripada segi suara dan dia punya karakter, dia someone yang tenang dan relax. Even suara dia pun lembut walaupun dia tu jahat kan. Tak adalah nak kata jahat, tapi dia ada idea yang lebih misleading, yang nampak dia sebagai seorang villain dalam cerita ni. Tapi dia dalam masa yang sama jahat juga. So imagine lah kalau Damian Priest yang bawa watak Namor ni, aku rasa karakter Namor akan lebih different lah. First kali, Damian Priest ada body yang lebih tegap dan tinggi, and then muka dia pun memang dah muka villain. Cumanya daripada segi suara, Damian Priest ada suara yang bagi aku memang suara sesuai jadi villain lah. Tapi kalau nak buat karakter Namor tu nampak lebih calm dan suara dia lembut, mungkin tak sesuai sangat dengan Priest. Tapi yelah, bila dah adaptasikan karakter daripada komik pergi ke movie ni, diorang tak adalah totally nak benda tu sama kan. Sudah tentunya pelakon tu ataupun pengarah cerita tu akan improvise something juga. So itulah, aku sebenarnya dah terfikir dah, yes, pelakon yang bawa watak Namor tu dah did a very good job. Tapi aku just terfikir, bagaimanalah kalau Damian Priest ni bawa watak Namor. Dan aku nak tengok benda tu sebenarnya. Tapi tak apalah, kita layan je lah Drax dekat Guardian of the Galaxy tahun depan. Ataupun kalau korang tak tengok lagi, dekat Disney Plus sekarang ni
Ada The Guardian of the Galaxy Holiday Special dan dalam tu ada Drax lah, Batista. Kalau korang nak tengok lakonan dia, better pergilah. Aku seriously recommend korang tengok cerita tu, memang enjoy. Kelakar. Dan Batista bawa watak Drax tu consider macam watak utama jugalah dalam cerita The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Okey, kita nak cerita salah satu superstar yang ramai orang duk tunggu dan expect dia dah pun buat comeback, iaitu Randy Orton. Ramai tahu yang Randy ni injured dekat bahagian belakang, lepas tu dia ada kecederaan lain juga. Tapi kecederaan lain tu minor lah, yang paling teruknya kecederaan belakang dia tu. Dah tak kala premium live event yang lepas, kuat orang bercerita, dia bukan rumours tau, tapi orang bercerita ataupun orang jangkakan Randy akan comeback. Randy tak comeback pun. Last wife dia pun ada post kat Instagram yang macam Randy tu baru lepas surgery. So daripada situ kita tahulah yang Randy Orton takkan buat comeback dalam masa yang terdekat. Kalau dia buat comeback memang mungkin akan ambil masa lah. Dan aku yakin lah, nak kata yakin tu mungkin aku silap, tapi ada kemungkinan yang dia akan comeback pada tahun 2023 kalau dia comeback. Kenapa aku kata kalau? Sebabnya ada beberapa sumber macam PW Insider semua dia bagi tahulah, yang sumber dalam WWE ni bagi tahu dia orang sekarang ni macam bersyukurlah kalau Randy Orton boleh buat comeback, sebab dia orang ramai rasa yang Randy Orton tak boleh buat comeback. Dengarnya aku ada up dekat Instagram Berita WWE 2.0 juga yang kecederaan Randy Orton tu lebih kurang dengan kecederaan Shawn Michaels masa dia terpaksa retire pada tahun 1998. So jadi ramai juga yang jangkakan Randy Orton ni akan bersara bila dia buat comeback nantilah. Tapi lain pula kata daripada bapa Randy Orton sendiri, iaitu Cowboy Bob Orton. Dia rasa, dia kata yang Randy Orton masih boleh lagi nak bergusti. So itulah, yang ni kita tunggu dan lihat. Kita just wish the best and speedy recovery untuk Randy Orton. Sebab kalau tanya aku masih lagi nak tengok Randy Orton ni potong rekod Ric Flair dan juga John Cena. Walaupun nampak macam dah impossible, tapi nothing is impossible sebab Randy Orton adalah Triple H punya boy juga, bukan Vince McMahon je. And then seriously aku rasa karakter Randy Orton ni, walaupun orang dah kata one of the best character, dia punya character works yang dia bawa memang baik, tapi still aku rasa macam ada banyak missing opportunity yang melibatkan Randy Orton lah. Terutamanya bila Randy Orton dalam geng The Authority yang ada Seth Rollins, Kane, Corporate Kane semua tu kan. Time tu aku nampak macam Randy Orton ni dah boleh jadi the next Austin 316 now. Selain daripada Randy Orton pun aku nampak Kevin Owens pun boleh. Tapi itulah, WWE macam hold-kan diorang punya benda yang diorang boleh reach ni, supaya mungkin tak nak ada someone yang boleh jadi the next Stone Cold. Mungkin Stone Cold is the only one. Which is aku rasa sayang lah, sebab Randy Orton dah lah nampak solid walaupun umur dah makin tua. Dia boleh bawa karakter anti-authority ke ataupun anti-villain yang memang baik lah, sebab mic skill dah ada. So sayang. So aku nak tengok Randy Orton comeback dan buat dia punya last run, kalaulah itu last run, like the best run of Randy Orton. So get well soon, RKO. Okay, last sekali cerita yang aku rasa paling panas iaitu berkaitan dengan Sasha Banks. Premium live event yang 2-3 premium live event sebelum ni, ada je cerita Sasha buat comeback ke malam ni, Sasha buat comeback ke malam ni. Dan seriously aku pun tertunggu. Aku yakin ramai je tertunggu, tapi tak ada pun kemunculan Sasha. Last week kita dapat news yang Sasha Banks dan juga WWE telah pun macam decide untuk nak go different direction. Consider Sasha nak tinggalkan WWE. Aku yakin walaupun Sasha decide untuk nak tinggalkan WWE, tak bermakna in future dia tak boleh buat comeback. Tapi mungkin bukan dalam masa yang terdekat. Ini kalau bukan swerve ataupun berita palsu yang WWE cuba keluarkan supaya dia punya comeback lebih epic kan. Dan anything can happen between now. Mana tahu WWE macam sekarang, okay, dia orang tak agree tu dia orang punya terms ke apa yang Sasha nak tu. And then lepas bulan depan WWE tiba-tiba agree, and then Royal Rumble Sasha buat comeback pun boleh jadi juga. So tapi kita stick dengan story yang kita dengar sekarang ni. Menurut Dave Meltzer, Sasha ni dia minta dekat WWE gaji yang hampir sama ataupun lebih kurang dengan Charlotte Flair dan juga Becky Lynch. Tapi WWE tak setuju nak bagi, jadi disebabkan tu Sasha prefer untuk belah lah. So kat sini aku pun tertanyalah, kenapa kau tak boleh nak bagi gaji sebanyak Becky dan sebanyak Charlotte? Sebab kalau kau tanya aku, kalau aku nak susun like ranking ke apa ke, aku akan letak Becky memang over lah, dia jual banyak merch. And then aku rasa Sasha is like
lagi over daripada Charlotte. Sasha boleh duduk nombor 2 compare dengan Charlotte yang dekat nombor 3 tu. Like, kalau kau tak boleh bagi sebanyak Becky, at least kau boleh bagi lebih kurang Charlotte. Tapi kenapa kau tak boleh nak bagi? Tu Sasha Banks kot, the boss kot. Dan ramai orang tak sabar nak tunggu dia buat comeback lepas ni. Ataupun macam aku cakap tadi lah, mungkin ini cerita palsu yang WWE cuba keluarkan supaya orang tak expect dia punya comeback. Dan bila dia buat comeback, jadi kejutan yang besar. Hari tu kuat cerita yang Sasha Banks ni akan buat kemunculan dekat Stardom. Tapi baru beberapa hari lepas, Stardom dia bagi tahu yang dia orang consider ni lah tutup cerita yang dia orang kata macam tak ada involvement dia orang dengan Sasha Banks ni. Tapi tak tahulah kalau dia orang pun macam nak buat swerve dan nanti ada surprise dekat dia orang punya event. Dan kuat juga cerita yang sekarang ni mungkin Sasha Banks akan ke arah 3 tempat lah, AEW, New Japan Pro Wrestling ataupun Hollywood. Kalau bukan WWE, antara 3 ni kat mana korang nak tengok Sasha Banks ni pergi? Cuba korang komen dekat ruangan komen kat bawah. So guys, lagi sekali jangan lupa follow Instagram aku, Berita WWE 2.0. Kat situ aku post gila banyak news, siapa nama-nama yang mungkin akan buat comeback lepas ni, dengan Roman Reigns punya injury yang baru-baru ni berlaku dekat War Games. So check out aku punya Instagram, Berita WWE 2.0. Sikit lagi nak 5,000 followers. So I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi, Mother Father.